Hentikan penggunaan perkataan jakun bagi menggambarkan sifat negatif dan kemunduran seseorang dalam teknologi semasa. Seorang pemuda orang asli Jakun berasa berang dan terhina apabila nama suku kaumnya dipermain-mainkan oleh pihak yang kurang peka. Di Malaysia, terdapat 3 kelompok bangsa orang asli yang terdiri daripada 19 buah suku kaum. 3 kelompok tersebut adalah Senoi, Negrito dan Melayu Proto. Kelompok Senoi merupakan kelompok terbesar diikuti oleh kelompok Melayu Proto dan Negrito. 3 kelompok terbesar ini juga telah membentuk kepada 19 sub-golongan. Bagaimanapun, untuk tujuan pentadbiran, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli JHEOA telah membahagikan golongan tersebut kepada 3 kumpulan utama. Pembahagian kepada golongan-golongan tersebut adalah berdasarkan rupa fizikal, bahasa dan adat yang diamalkan oleh setiap golongan. Secara umumnya, masyarakat orang asli wujud dan mengamalkan pelbagai jenis adat, budaya, pantang larang, kepercayaan, amalan perubatan dan cara hidup yang tersendiri serta unik. Mereka hidup dalam komuniti yang harmoni serta berlatar belakangkan alam semula jadi iaitu hutan. Tidak hairanlah kehidupan dan sumber ekonomi mereka amat sinonim dengan alam semula jadi. Orang Jakun atau orang Ulu yang bermaksud orang Hulu adalah kumpulan etnik yang diiktiraf sebagai orang asli semenanjung Tanah Melayu. Orang asli Jakun tergolong dalam golongan ketiga dari kelompok Melayu Proto. Mereka adalah kumpulan orang asli yang terbesar dalam kelompok Proto Melayu dan kumpulan orang asli kedua terbesar secara keseluruhan selepas Semai. Pada masa lalu, nama Jakun digunakan sebagai istilah yang merangkumi semua orang Melayu asli termasuk orang Temuan, orang Kana dan orang asli laut iaitu orang Seletar dan orang Kuala. Pada masa yang sama, mereka dibahagikan kepada 2 kumpulan, orang Jakun yang sebenarnya tinggal di kawasan pedalaman dan orang laut yang tinggal di kawasan pesisiran. Ciri-ciri antropologi Melayu Proto berbeza dengan kumpulan orang asli yang lain. Mereka berasal dari selatan Mongoloid. Suku kaum Jakun ini sama seperti masyarakat Melayu. Orang asli Jakun mempunyai fizikal yang seakan sama dengan kaum Melayu. Bentuk rupa badan mereka yang tinggi dan mempunyai kulit yang cerah. Orang asli Jakun amat berkait rapat dengan orang-orang Melayu yang mempunyai kebarangkalian dari susur galur kelompok Melayu Proto. Malaysia secara amnya tidak mendapat pendedahan serta pengetahuan tentang keberadaan orang asli, khususnya orang Jakun. Secara tradisional, mereka dianggap sebagai suku mundur dan primitif kerana nama suku kaum itu sendiri iaitu Jakun yang membawa konotasi menghina dan bermaksud hamba. Penggunaan dalam bahasa Melayu seringkali menggunakan perkataan Jakun sebagai penghinaan terhadap orang yang tidak mengikuti peredaran zaman atau ketinggalan dalam pengetahuan teknologi semasa. Cara hidup tradisional dan kegiatan ekonomi. Masyarakat orang asli Jakun adalah pengumpul dan pemburu. Sumber makanan mereka adalah dari ikan dan haiwan liar seperti babi hutan, spesies rusa asli seperti pelanduk, kancil dan kijang, kaldal, monyet dan haiwan kecil lain yang diburu. Blowguns atau sumpit digunakan untuk memburu yang kebiasaannya diperbuat daripada tabung buluh dan anak panah buluh yang diasah serta dicelup racun. Pemburu Jakun mampu untuk menembak menggunakan pistol mereka dengan ketepatan yang mematikan sejauh 30 meter. Hasil hutan seperti buah-buahan liar, rotan, kayu, getah, lilin, kapur barus dan herba antara yang selalu dicari dan dikumpulkan. Sebilangan besar hasil ini kemudiannya dijadikan sebagai bahan pertukaran komoditi untuk menjana ekonomi mereka. Bagaimanapun, kebanyakan orang asli Jakun memilih untuk tidak terlibat dalam pertanian tetapi menukar makanan dari orang Melayu dan Cina dengan hasil hutan mereka seperti kemenyan, gaharu, damar-dam, rotan dengan menggunakan sistem barter. Proses inilah yang membolehkan mereka menerima pakaian, tembakau, garam, gambir dan kelapa sawit. Tradisional orang Jakun adalah pondok yang diperbuat dari lantai buluh, kulit kayu atau dinding papan kayu dan beratapkan nipah. Pada masa lalu, orang asli Jakun tidak membeli pakaian. Mereka memakai tali pinggang di pinggul yang diperbuat dari kulit pokok hasil dari kerja tangan mereka sendiri. Kepercayaan dan budaya material. Kepribadian orang asli berkait rapat dengan alam dan tanah tempat mereka tinggal. Ini adalah asas dari material dan rohani mereka serta sumber makanan fizikal dan emosi. Orang asli Jakun tidak menganggap diri mereka lebih tinggi daripada binatang. Mereka bercakap dengan haiwan juga seolah-olah mereka dapat memahaminya. Mereka memberi penghormatan yang tinggi kepada setiap makhluk hidup dari sebesar gajah sehingga sekecil cengkerik. Jakun sangat tahyul. Mereka percaya bahawa musibah terjadi kerana pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan oleh manusia. Orang asli Jakun percaya bahawa kekuatan atau aura hidup dalam objek semula jadi sangat kuat sehingga mereka dapat menimbulkan perkara yang tidak dapat difahami pada pemerhatian pertama.
Orang asli Jakun percaya bahawa jika jiwa iaitu roh dapat meninggalkan tuan rumah mereka iaitu badan manusia, maka mereka mudah tergoda dan dipaksa oleh sihir. Seorang pemohon orang asli Jakun yang mampu berkomunikasi dengan roh, maka golongan ini akan dihormati oleh masyarakat sehingga ada kalanya mereka ini lebih berpengaruh daripada ketua sebuah komuniti. Untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib atau roh nenek moyang, pemohon akan mengadakan upacara khas untuk tujuan pemujaan. Dasar Islamisasi penduduk pribumi menjadi semakin kuat selepas era 80-an. Para membalik Muslim mula menyasarkan operasi pengislaman di komuniti orang asli. Impak dari proses Islamisasi tersebut, sebahagian penduduk Jakun telah mula memeluk agama Islam. Mitos. Dalam masyarakat orang asli suku Jakun, rama-rama spesies Lisa Zampa dikenali sebagai rerabi. Dengan adanya nama tersendiri membayangkan kesan rabi di dalam kehidupan masyarakat Jakun. Mitos masyarakat ada mengatakan sekiranya rerabi memasuki ke dalam rumah, ini adalah petanda yang tidak baik. Pertama ialah apabila seseorang itu ingin ke hutan pada keesokan hari tetapi pada malam sebelumnya rumah orang itu didatangi oleh rama-rama tersebut. Ini memberi erti kesulitan dalam perjalanan kerana dikhawatiri akan bertembung dengan harimau. Kedua ialah rama-rama ini juga melambangkan kejahatan sedang berleluasa di sekitar rumah dan membawa bencana atau maksud yang tidak baik. Bagi mengelak setiap kejadian yang tidak diingini benar-benar berlaku, masyarakat akan menangkap dan membuang rama-rama tersebut ke tempat yang jauh dalam keadaan masih hidup. Antara mitos masyarakat orang asli Jakun ini adalah pada riang-riang atau mereka menamakannya sebagai besan. Besan ini adalah sebagai peramal meteorologi. Kebiasaannya masyarakat akan menggunakan bunyi sebagai petanda. Apabila musim kemarau tiba, besan akan berbunyi pada setiap petang. Manakala ketika tiba waktu banjir, riang-riang langsung tidak kedengaran. Besan berkait rapat dengan soal keselamatan. Masyarakat percaya bahawa bunyi besan membawa berbagai makna. Sekiranya sesuatu tempat yang mereka lalui terdapat bunyi besan yang terlalu kuat, maka petandanya adalah tidak sesuai untuk bermalam di kawasan tersebut kerana dikhawatiri terdapat binatang buas atau makhluk gaib. Sebagai pemberita, besan akan mengeluarkan bunyi yang amat nyaring dan bernada sedih berulang kali di tempat yang sama dalam masa sejam bermula dari waktu maghrib. Bunyi ini bermakna ada khabar yang tidak baik di kalangan keluarga yang terdekat. Mulanya, orang asli Jakun yang tinggal di hutan hujan tropika ini telah membentuk suatu budaya yang unik dan tersendiri. Mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai alam sekitar yang dibentuk melalui pengalaman empirikal. Pengetahuan ini diwarisi dari nenek moyang mereka dan diturunkan ke generasi dari zaman ke zaman. Jika masalah kerakusan dalam penebangan hutan tidak dibendung, ia akan mempengaruhi kemerosotan persekitaran alam semula jadi dan boleh merubah cara hidup masyarakat orang asli Jakun sehingga menyebabkan hilangnya pengetahuan dan kemahiran tradisional mereka serta hilangnya identiti mereka sebagai orang yang bertaut dengan alam semula jadi. Ia hanyalah akan menjadi suatu cerita pengembaraan melalui hutan yang telah memberikan kenangan yang indah kepada generasi tua yang telah melaluinya. Namun bagi golongan muda, ia adalah tradisi yang akan semakin dilupakan. Bersama-samalah kita menjaga warisan alam semula jadi untuk turut sama menjaga dan mengekalkan ekosistem dan kehidupan masyarakat orang asli selari dengan peredaran zaman.